Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan habiskan bab ni. Okey, hari ini dan minggu depan kita akan masuk bab baru lah. Okey, jadi kita sambung. Hari itu kita ada berhenti dekat terapi jin. Okey, terapi jin. Sekarang kita akan belajar pula teknologi DNA, recombinant or recombinant DNA technology. Okay, so we learn what is recombinant DNA. So recombinant DNA ni adalah macam kalau kita ada satu ciri-ciri ataupun gene yang kita suka, contohnya pokok tu berbuah lebat ataupun dia punya buah manis ataupun buah dia ada lebih banyak vitamin. Contoh, lepas tu kita masukkan di dalam satu plasmid dan kita pindah pergi satu sel contoh. Jadi daripada satu sel ni kita akan buatlah banyak-banyak di dalam makmal. Okay, kita buat banyak-banyak di dalam makmal dan kita pindahkan pergi contohnya satu pokok. Okay, satu pokok dan pokok tu akan berbuah lebat contohnya ataupun buah manis ataupun contohnya buah dia banyak vitamin. Itu adalah recombinant DNA. Bila kita ada satu ciri yang kita suka, contohnya di dalam haiwan ataupun di dalam tumbuh-tumbuhan, kita akan kasih klon. Kita buat banyak-banyak macam tu supaya nanti contohnya kalau kita mau pokok berbuah, kita ada 100 pokok berbuah cepat. Ataupun contohnya kalau kita mahu kambing yang lagi banyak daging, kita boleh kasih klon and kita boleh buat 100 ataupun 200 300 kambing yang lebih banyak isi contohnya. So itu adalah recombinant DNA. Bila kita ada satu ciri yang kita suka ataupun kita ingin, kita pindah dari satu organisma ke organisma yang lain. Maksudnya kita pindah daripada A ke B contohnya, kita pindah. So itu adalah teknologi DNA recombinant. So that's how recombinant DNA works. When you have a characteristic that you like from a plant or from an animal, then you can clone and you can make a lot of plant or a lot of animals which have the characteristic that you want. Okay, so that's what DNA recombinant is. Okay, so kita akan belajarlah macam mana cara recombinant DNA ni dihasilkan. Okay, so pertama kita mesti ada vektor. Okay, vektor ataupun plasmid ni. So vektor ataupun plasmid ni boleh kira macam vektor ni adalah pembawa. Okay, dia pembawa. So boleh kira dia macam kereta. Dia yang akan angkut. Okay, so contohnya DNA yang diklon. So ini adalah DNA yang kita suka. Contohnya berbuah lebat ataupun berbuah manis ataupun buah dia banyak vitamin contoh. Okay, so ini adalah yang kita mahu. So kita boleh buat banyak klon dan kita kasih masuk di dalam plasmid ni. Maksudnya kita akan kasih masuk di dalam dia punya pembawa. Okay, so sudah kita ada yang kita mahu dengan dia punya pembawa, kita kasih gabungnya. Kita kasih gabung, kita kasih masuk. Okay, kita kasih masuk dan kita akan kasih banyak dan kita akan buat testing di dekat petri dish ni. Mana satu yang ada DNA yang kita mahu. Bila kita tahu ada DNA yang kita mahu, baru kita ambil dan kita kasih masuk di dalam pokok kah, kita kasih masuk di dalam tumbuh-tumbuhan, di dalam haiwan. So itu adalah teknologi recombinant DNA. Okay, so tapi nanti cikgu akan kasih jelas lagi lah, nanti kita akan tengok. So for English, when you look at this, you have your DNA that you want. For example, here this is the DNA that you want. So for example, where you have like vitamin A, vitamin with a lot of
plant with lots of vitamin, for example, or plant with lots of fruits, for example. So this is the DNA that you want. And then you have a vector. So vector ni is like a carrier, boleh kira. Dia macam kereta, dia tukang bawa lah, boleh kira. So you have the one that you want, and then you ada kereta dia. So kasi gabung je lah. Macam penumpang naik kereta, boleh kira. So kamu kasi masuk di dalam host cell, and then barulah kamu boleh tengok betul ke tidak kamu ada DNA yang kamu mau. Then you will do a test to see whether the DNA that you want, for example, a lot of vitamin or a lot of fruits, really have been exist inside the host cell. This would be a test to see whether it's been inserted or not. Okay. So how do you insert your plasmid and also your the gene that you want or DNA that you want? You must have the correct combination. Okay, you must have the correct combination. Nampak macam puzzle ni? So dia macam puzzle, dia mesti ada kombinasi yang sama. So dia macam puzzle tu, macam main Lego. Dia mesti kamu kasih masuk dalam kotak yang betul, contoh. So bila dia pembawa ni mesti kotak dia sama dengan DNA yang kita mahu, barulah dia akan melekat. Okay, so kita tengok balik. Macam yang ucap tadi, you have your foreign DNA. So this is the DNA that you want. For example, ada vitamin A, ataupun lagi berbuah banyak, ataupun lagi banyak daging ke. Then kamu ada vector. So vector ni adalah pembawa lah. Okay, dia pembawa di mana kamu boleh kasih clone. Okay, kamu boleh kasih banyak. And then barulah kamu kasih lekat dia and kamu dapat benda ni. So bila kamu dapat benda ni, kamu akan kasih masuk di dalam sel. Bila kamu kasih masuk di dalam sel, barulah kamu letak dalam petri dish ni. You do the testing whether adakah tidak DNA yang kamu mahu. Kalau contohnya ada DNA yang kamu mahu, okay, kalau contohnya ada DNA yang kamu mahu, contohlah kan dia akan jadi warna biru. So bila kamu tahu, oh yang warna biru ni berjaya, gitu contoh. Jadi kamu ambillah warna biru ni, kasih masuk di dalam contohnya satu plant. Okay, kasih masuk di dalam satu pokok contoh. So dapatlah pokok tu berbuah lebat ke, pokok tu banyak vitamin ke, tu adalah recombinant DNA. When you have the characteristic of a plant or of an animal that you want to insert into another organism. Bila kamu ada karakteristik ataupun ciri-ciri ataupun gene yang kamu mau untuk dimasukkan ke organisma yang lain. Okay, seperti biasa kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. So, apalah guna dia recombinant DNA? So, kita tengok satu-satu. Okay. So, contohnya recombinant DNA ni, kamu boleh create drugs and vaccine. So, recombinant DNA ni, kamu boleh cipta ubat. Okay. Kamu boleh cipta vaksin. So, ubat-ubat adalah penting. Vaksin, contohnya bila orang tu, kamu bagi orang masa orang tu sihat. Dan bila dia sakit, vaksin tu akan deactivate untuk lawan. Okay, so itu adalah penggunaan drugs and vaccine. Okay, so benda ni recombinant DNA ni, kamu boleh buat drugs, ubat, kamu boleh buat vaksin. So contoh kalau kamu berjaya buat recombinant DNA, kan kamu kasih masuk dalam, ni adalah gene of interest, gene yang kamu mau ataupun DNA yang kamu mau, kamu kasih ligate, kamu kasih gabung, kasih masuk dalam sel. Contohlah kan kalau sudah berjaya. Kalau kamu sudah berjaya contoh, jadi dia boleh guna untuk ni tanam tanaman. Okay, tanam tanaman maksudnya you can use for plants. So contohnya untuk menghalang daripada dimakan ataupun diserang oleh serangga. So you can prevent the plant from being damaged by other insects. Contoh. Ataupun contohnya kalau ada minyak tumpah dekat air, dekat laut. So kamu boleh guna recombinant DNA ni untuk hapuskan minyak-minyak yang ada dekat air guna bakteria-bakteria. Okay, adalah cara dia tu. So yang ni adalah contohnya kamu boleh guna
protein penting dalam farmasi. So maksudnya recombinant DNA ni kamu boleh transfer protein-protein yang dalam daripada contohnya macam tumbuhan. Okay, kamu boleh transfer buat protein dia yang kita boleh guna untuk perubatan. Okay, satu lagi recombinant DNA ni contohnya kita ada gene tinggi yang kita mahu ataupun hormon tinggi yang kita mahu. So kita boleh buat hormon-hormon tu. Okay, kita boleh buat hormon-hormon dan kita boleh guna untuk manusia lah. Okay, so tu adalah recombinant DNA. So we can use for health, physical appearance, for the environment and also for the plant. Okay. Satu lagi recombinant DNA ni manfaat dia adalah insulin. Jadi cikgu cakapkan vaksin, ubat, right? Yang ni adalah insulin manusia. Okay, so contoh kalau kamu sudah berjaya buat, kasih masuk, kamu boleh buat insulin. Okay, so insulin ni mungkin kita pernah dapat lah dulu. Okay, so insulin ni ataupun vaksin ni adalah macam pelindung. Okay, so insulin ni contohnya kamu guna contohnya sebagai antibiotik contohnya. So insulin ni adalah kamu inject dalam manusia lah untuk kamu guna. So itu adalah insulin. So lagi satu contohnya pembuatan nasi. Macam cikgu cakap tadi, contohnya kita ada DNA vitamin A contoh. So kita ada DNA vitamin A. So dalam beras contohnya tidak vitamin A lah contoh. So bila kamu ada DNA untuk buat vitamin A, kamu kasih masuk di dalam pembawa ni, kamu kasih klon banyak dan kamu kasih pindah ke dalam satu pokok. Bila pokok tu besar, dia akan hasilkan beras emas. Okay, beras emas atau warna kuning lah kan. Dan beras ni ada vitamin lebih, iaitu vitamin A. Okay, banding dengan ni, dia tidak ada vitamin A. Contohnya beras biasa. So, itu adalah fungsi untuk recombinant DNA. Sebab kamu ada DNA yang kamu mahu, kasih pindah saja dalam plant and then dapatlah buat klon banyak-banyak. Klon semua ni. Okay. Or in English, if you have a DNA that you desire, for example, vitamin A, then you transfer to the plant. When the plant produce rice, okay, or grains, rice grains, then it will be produced in a gold or yellow form of rice. So this gold or yellow form of rice contain vitamin A, which this normal rice of grains does not have. So this is all the clones of recombinant DNA which provide vitamin A or characteristic that a normal rice grain won't have. Okay, jadi itu adalah recombinant DNA punya fungsi. Jadi macam biasalah kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.